for you to sit down and conceptualize semua ni dalam konteks a Marvel superhero TV series, gila weh. Kalau korang nak menang swag bag daripada Disney Plus Hotstar ini, all the Google Form details dan juga peraturan ada di dalam video description kami di YouTube. Korang boleh dapat satu Moon Knight canvas bag, korang akan dapat satu hoodie Moon Knight dan juga korang akan dapat phone holder. Kita akan announcekan 5 pemenang untuk swag bag ini pada hari Khamis 12 hari bulan Mei, sesi bedah bagi Moon Knight Season 1 Episode 6. Apakah pendapat anda tentang the 3 layers of Inception that was pulled off in the script untuk episod ini oleh Jeremy Slater and his writing team? The first layer ialah the reality di MCU di mana Layla and Harrow is. Kemudian the second layer adalah the mental asylum di mana Dr. Harrow cuba mengubat pesakit Mark Spector. And then layer seterusnya, the third layer adalah the Tawaret's death barge that is on the way to the field of reeds. So, pada pendapat kau, is this the best written MCU series yet? Dan wajarkah Oscar Isaac menerima Emmy Award bagi lakonan padunya di dalam episod ini? Adakah ini penulisan dalam terbaik dalam ke-5 atau ke-6 siri MCU? Yeah, yes, it is, without a doubt. I will elaborate on that later. And then, adakah Oscar Isaac patut mendapat sebarang pengiktirafan dalam bentuk pencalonan? Yes, definitely. Kita pencalonan itu ataupun iktirafan itu needs to take the piss of his UK accent, because benda tu aku rasa dia pandai-pandai je dia campur. But going back to the first part of the answer, kenapa ni adalah siri penulisan yang terbaik? So thankfully kita tak ada banyak siri-siri Marvel yang Disney Plus yang kita boleh bandingkan dengan Moon Knight lah. Kita ada Moon Knight, and then going back kita ada Hawkeye, going back kita ada Loki, going back kita ada What If, going back kita ada Falcon Winter Soldier, going back kita ada WandaVision. So dalam semua cerita ini, kita tolak What If sebab What If adalah self-contained episodes until the end, dan dia tak mengikut satu watak yang tetap yang telah diperkenalkan dalam dunia sinema atau dunia layar perak MCU. Jadi kita tolak ke tepi. Dan basically What If tu dia nak belanja je. So kita ambil WandaVision, Falcon, Loki, Hawkeye dengan Moon Knight. Dalam kelima-lima siri ni, 4 siri asal pertama adalah watak-watak yang telah pun diperkenalkan dalam MCU. So kita tak boleh nak compare apple to apple, kerana satu, semua empat siri terdahulu ni, watak-watak ni telah diperkenalkan, backstory diorang dah ada, diorang punya cerita ataupun cerita dalam setiap siri itu adalah lanjutan daripada apa yang berlaku kepada setiap watak ini dalam filem-filem yang ada dalam MCU. So cerita tu dah set up. Tetap dan cerita ni, semua siri ni ada setengah dapat 6 episod, ada setengah dapat 8 episod. Semua cerita ni dia punya cerita dia dah ada lebih masa. Tetapi Moon Knight dalam 6 episod atau 5 episod setakat ni, 5 jam je dia dah boleh bagi kita benda yang lebih jauh dan lebih memuaskan dan lebih suspense, lebih bermain dengan kepala, dengan fikiran kita dalam 5 episod saja, tanpa apa-apa perkenalan yang terdahulu daripada mana-mana filem. Dan on top of that, Moon Knight adalah satu watak yang kita tak kenal langsung. Dia adalah tier C. Iron Man tier B masa Iron Man keluar filem dia adalah tier B. Tier A masa tu adalah Fantastic Four, Avengers, X-Men. Avengers pun bukan tier A pun sebenarnya. Bukan tier 1. The X-Men sahaja. Fantastic Four is tier 1 only because it's the first family. So that was how unpopular Avengers and Iron Man. Spider-Man pun Spider-Man dengan X-Men lah tier 1. Spider-Man pun sebab Venom dengan 90s masa Fallen buat. So, Moon Knight adalah watak tier C atau tier D yang orang kenal because silhouette dia sahaja, dengan kostum dia sahaja. So, kau ambil cerita watak macam ni, kau buat cerita 6 episod je, kau ambil director yang orang tak kenal, lepas tu kau nak letak benda ni selepas 4 series Marvel berkenaan dengan berdasarkan watak-watak yang telah diperkenalkan dalam MCU selama 5-6 tahun lepas. Gila tak gila? So
dan it is coming out on top, because Marvel kita boleh cakap every series is better than the last. Mungkin orang boleh argue WandaVision itu Falcon, mungkin setengah akan kata WandaVision is still better, but you can say that every series makes you more excited for the next one and makes you more excited than the previous one. So itu adalah secara umum. Tapi kalau kau tengok penulisan dia yang layer tu, setiap layer ada banyak-banyak macam implication tau. The first layer kau cakap tadi Nick, dia reality adalah masa sekarang, maka it's denial. Kau watak mak karakter, dia nak kena deal dengan Khonshu, nak kena deal dengan Layla, nak kena deal dengan Ataharu, nak kena deal dengan Stephen Grant. Lepas tu dengan nak kena deal dengan dia punya own issues yang dia tak boleh nak proses, tapi sebenarnya dia sedang proses in the subconscious. So the reality adalah denial. Dia lari daripada masalah dia menyelesaikan masalah lain, menyangkakan sekiranya masalah itu selesai, masalah-masalah lain akan settle. Kalau dia bunuh Ataharu, Khonshu takkan kacau dia dah, Layla takkan menjadi isu. Tetapi layer kedua je, dia punya subconscious, di mana dia sebenarnya sedang cuba meleraikan konflik antara identiti-identiti dia. Tetapi dia tak boleh leraikan benda tu, dia tak boleh manage. Sebab dia punya denial kat dalam level reality tu adalah dia nak manage lah. Okay, sekejap aku pass kat Steven, sekejap aku pass kat Mark Spector. Tetapi dalam subconscious dia tak boleh nak manage. Kenapa? Steven kena wujud, dan Steven telah wujud for a long time. Dan dia tak boleh nak buang benda tu. Sebab kalau dia buang Steven, adalah seolah-olah apa yang berlaku pada dia yang kita dah dapat episode 5 tu tak berlaku. Dan benda tu memang telah berlaku. Jadi Steven kena wujud. And the only way for Steven untuk mati adalah dia kena terima apa yang dia berlaku pada dia dahulu, yang dia tak boleh nak lakukan. So, dua layer ni saja kau dah nampak yang dia penulis pandai main, di mana layer pertama reality, dia bagi kau reality yang kita duk tengok ni, alam nyata, hakiki. Tapi sebenarnya reality ni adalah Mark Spector denial. Lepas tu dalam dia denial tu, dia sangkut dengan Raoul Bushman, dia pergi bunuh semua orang, lepas tu dia ada guilt, lepas tu dia jadi Khonshu. So he has to deal with that at one level, dengan Khonshu, ada magic, Egyptology lah, apa benda dewa-dewa semua. But he himself, while figuring that out, is struggling to deal with his own DID yang starting to come into, face to face with each other. Dan benda Khonshu ni lah yang cungkil dia tu keluar. Sebab Steven nak melawan dan sebagainya. So that kind of writing is very tough to do, sebab kau kena betul-betul faham DID tu macam mana. Kau kena betul-betul faham pembentukan identiti yang berasingan, apakah motivasi untuk pembentukan tu, apakah trauma-traumanya, dan bagaimanakah trauma itu mempengaruhi perwatakan identiti baru itu, dan apakah signifikan dan kebergantungan identiti asal atau identiti hidup kepada identiti baru tu. Adakah benda ni best friend, adakah benda ni rival, adakah benda ni orang yang aku tak kenal, aku suruh daripada jauh. So apa identiti tu dan hubungan identiti induk dengan identiti asing ni, kau kena buat cerita di sebalik tu. Jadi di samping apabila kau dalam dunia nyata kau cerita watak A, nyata berlaku macam ni, tetapi tiba-tiba watak A tu kau tukar dengan watak B kena react to the exact same reality. Benda tu susah gila nak tulis. Sebab kau bukan tulis dua watak berbeza dalam satu situasi yang sama. Kau tulis dua watak berbeza yang berkongsi satu badan yang sama, yang nampak reality yang sama, yang sedang bergaduh tentang reality yang sama, tentang bagaimana nak menangani reality yang sama. Dan dalam kes Steven, dia adalah identiti yang tak mengetahui asal-usul dirinya. Nampak tak? So, benda tu kalau kau tak ada garapan yang baik tentang DID ni, dan kepayahan ataupun kesengsaraan ataupun the pain of dealing with that, kau takkan boleh tulis cerita ni. Cerita ni bukan semudah, okay, dia ada 4 different karakter dalam badan dia, aku tulis je lah 4 karakter lain-lain. Dia bukan semudah itu. Kerana setiap watak dalam situasi yang sama akan membuat keputusan yang lain. Tetapi sekiranya watak itu sedar yang dia adalah watak identiti lain dan dia sedang bergaduh dengan identiti yang lagi satu, keputusan dan tindakan dia akan juga turut dipengaruhi dengan konflik itu. So, itu dah dua dah, itu dah penat dah aku nak tulis. Macam mana lah aku nak balance Layla lah, Ataharu semua ni. Lepas tu, identiti ketiga bila masuk kat Duat tu, okay, sebenarnya kau ni, kau nak kena make peace with yourself. So, how do you make peace with yourself? So, quite literally, you have to die. Sebab apa? Bila you die, you rest in peace kan? Tetapi, jadi dia menggunakan metafora mudah ni, atau tamsilan bodoh ni, okay, you need to be at peace, kau kena mati lah. Bila kau nak mati tu baru kau betul-betul hadap semua benda ni. So, for you to sit down and conceptualize semua ni dalam konteks a Marvel superhero TV series,
gila weh. Kau faham tak? Lepas tu dengan director Muhammad Diab nak masukkan lagu Egypt yang lagu dia orang semua best cerita ni. Nak masukkan Egyptian punya representation, nak shoot semua kat Egypt, nak make sure benda tu authentic. On top of, okay, kita kena respect the source material yang dia buat masa zaman 1960-an, 70-an yang dah tak ada orang nak follow sangat, yang dah tak ada orang nak minat sangat, dah outdated dah pun sebenarnya bersepah. Kan? They have to balance so many things. Lepas tu macam, okay kita buat semua ni cool experimental Okay, tapi series ni datang lepas Hawkeye tau. Dan series ni akan habis betul-betul masa Multiverse nak keluar. So, there is so many things surrounding this series yang sepatutnya boleh mencelarukan lagi pembikinan ceritanya. Tetapi sebaliknya, ia memberikan cerita ni satu fokus yang sangat-sangat jelas. Because, okay, kita tak payah tertarik dengan semua benda ni, kita tak payah dibuai semua benda ni. This is who Moon Knight is, this is what the story is, this is who Khonshu is, we write about this. We use all that as to reflect and give us more focus. Because sekiranya kita boleh tampil dan nampak betul-betul individualistic as Moon Knight, lagi orang akan respect cerita ni. Sebab orang dah terus, alah berapa aku tengok Moon Knight, best ke banding dengan Hawkeye, best ke banding dengan ni. Tapi disebabkan dia berjaya tap into that individualism atau the unique story that is Moon Knight, benda ni berjaya, Moon Knight berjaya outstanding lah dan berdiri atas kaki dia sendiri. Orang macam, okay, Moon Knight is Moon Knight, Hawkeye is Hawkeye. So benda ni tak susah, benda ni tak mudah, sangat susah kau nak tulis layer-layer tu. The idea on one thing is ni different because bila kau tulis pasal benda-benda mental health ni, kau yang kalau kau tak lalui benda tu, kau akan tulis daripada pandangan orang luar yang sangat judgemental, sangat presumptuous, sangat bias. Dan bila kau faham, kau belum tentu boleh luahkan dan articulate. Writer untuk episode ni diorang punya first yang writer untuk episode ni diorang punya first untuk series. First time dia tulis series ke atau tak faham aja? Yeah, basically the writer said on Twitter that this is his or her first paid job. So aku wow. Macam ni so sekarang so sekarang ni kau kena kaji writer tu, kau kena tengok kalau sebelum ni dia menulis dan dia menulis dalam medium yang lain, kau kena kaji penulisan dia dalam medium-medium yang lain tu. Sebab ini kau kena balance banyak benda, kau kena balance narrative. Okay? Lepas tu kau kena balance source material. Lepas tu kau kena balance perwatakan. Lepas tu kau kena balance plot dan jalan cerita. 4 ni je, kalau tak ada DID pun dah pening kepala. So bila kau dengan ada DID dengan dia punya banyak lapisan tu, memang susah sangat kau nak buat. So it is not easy, especially bila kau dalam satu writing team di mana kau ada lead writer ni kata aku nak buat cerita macam ni. Semua writer akan ada naluri penulisan dia sendiri, aku nak contribute ni, aku rasa cerita ni patut macam ni. So bila kau tengah sembang macam dalam parlimen tu, benda tu susah. That is what I experienced when I did the telefilm, and that should have been my second experience writing a film. The first one tak jadi, aku pull out sebab ada personal issue. So kalau aku boleh join dua-dua ni, memang aku akan beritahu kat korang, menulis berpasukan lagi best dan lagi menyenangkan, tetapi dia tak straightforward. Dan in fact, the challenge is macam mana kau nak balance idea semua ni. So for Jeremy Slater, now aku petik nama Jeremy Slater. For Jeremy Slater to manage this without losing Muhammad Diab punya touch, aku cakap dengan kau, benda ni susah weh. Dah lah, tak ada orang ada idea nak buat Moon Knight macam mana. Macam WandaVision, everybody knew what the story was going to be. Dia nak move on dengan Vision mati. Falcon Winter Soldier, what do they do after Endgame? Loki, what is he going to do after Endgame? Hawkeye, what is he going to do after Endgame? Cerita ni tak ada. So point dia, benda ni banyak benda kau kena nak pertimbangkan, kau nak kena balance lah kalau kau nak gunakan analogy dalam tawaran tu. So korang kena enjoy benda-benda macam ni, dan kalau korang tak suka, bagus. Sebab apa? Korang tak suka sebab mesti ada sebab utama kenapa korang tak suka. But you have to understand why you don't like it lah, and what your expectation is. Sebab aku banyak tengok K-drama sekarang lately, dan K-drama bab-bab cerita pelik-pelik macam ni, at least plotline pelik-pelik macam ni, diorang memang tip top lah. Jepun, J-drama pun sama kak, ada je cerita pelik-pelik diorang boleh buat. Walaupun series tu lepas tu macam meh je, tapi macam idea, so kau kena enjoy lah benda ni. You don't have to like it, kau boleh rasa macam boring lah, senyap je, cool. At points, dia memang macam tu. But you have to appreciate how much depth they go. Because
bila kau tengok scene atau hero scene siapa nama ni Mark Spector dengan Steven tukar-tukar, kau tak rasa canggung langsung daripada episod 1. Ya. How the fuck they did that, man? Itu aku tak tahu. Itu susah weh. Serius susah. Lakonan tu tak payah cakap lah. Kalau lakonan dia hampir memang benda ni dia tak boleh carry lah. But the actor needs the writer and the director to tell him you are doing fine. Just follow what we tell you to do. And then when the actor is doing that, then the director feels that okay, the actor is making it his own. Writer, kau nak follow actor ni tak sebab dia tengah naik share ni. So that kind of trinity kena ada. So I feel that this show ada semangat. So korang, I hope you guys enjoy it. Kalau korang tak suka, tak apa, cool je, because kalau korang tak suka dan cita rasa berbeza lah, bak kata KRU. On top of that, writing, kau kena jaga pacing tau, especially untuk series. Benda yang 1 jam kena rasa 1 jam. Kadang-kadang 1 jam tu kau boleh stretch bagi benda tu rasa 1 jam setengah. Kadang-kadang kau rasa macam, asal macam 20 minit je? Shit, powernya. Pacing cerita ni mahal. Sebab bila episod tu kena slow, dia bagi kau slow. Bila episod tu kena laju, dia bagi kau laju. Dan sedar-sedar macam, aku banyak kali tengok episod ni dengan episod 4, tengok jam. Alamak, lama lagi ke? Sebab macam, faham tak? Kau rasa tak puas dan kau rasa macam, ini macam dah lama lah. Baru 14 minit. Alamak, dah 40 minit. So aku macam, that is susah lah nak buat macam ni. Writing memang susah sebab tu. Because you feel lost. You feel lost in the story. So that's the you feel lost in the story. So writing sebab tu kat US, TV series, station, network, studio, semua dengar cakap writer. Kalau writer mogok, semua stop weh. Kalau VFX mogok, kita pergi Thailand, kita tanya. Kita pergi India, kita tanya. Writer mogok, kita tak boleh pergi Jepun minta writer dia orang tolong cover. Tak boleh. Betul. Hancur. So, aku dah tengok season macam Heroes hancur. Season 3 hancur terus. Sebab apa writer mogok punya kebetulan lah writer tengah mogok. Tak ada kena-mengena dengan Heroes lah. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV. Untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.